Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Rapai Pagi dan terima kasih. kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk bersama dengan kami berdua dan penonton-penonton kita ini di rumah yang sama-sama ingin mengetahui apa sebenarnya di sebalik tajuk matlamat pembangunan yang berdaya tahan ini ya. Jadi terus saja kita tanyakan berkenaan dengan tajuk kita pagi ini. Mungkin Puan boleh mengongsikan sedikit latar belakang mengenai dengan matlamat pembangunan berdaya tahan ini dan bagaimana negara kita ni Brunei Darussalam melaksanakannya. Silakan Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu izinkan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Radio Televisyen Brunei di atas jemputan pagi ini. Jadinya terus saja matlamat pembangunan yang berdaya tahan ataupun lebih dikenali sebagai Sustainable Development Goals merupakan satu rangka kerja global yang telah dipersetujui oleh semua anggota-anggota negara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB pada sidang kemuncak PBB pada tahun 2015. So ini termasuk juga negara Brunei Darussalam yang turut menyokong dan mengiktiraf pelaksanaan matlamat ini sebagai sebahagian daripada komitmen antarabangsa terhadap pembangunan yang inklusif, seimbang dan berdaya tahan menjelang tahun 2030. So SDG ini ia mempunyai 17 matlamat, 169 sasaran dan juga 247 penunjuk ataupun indicators yang berfungsi sebagai panduan bersama bagi setiap negara untuk menentukan arah pembangunan mampan, menetapkan fokus tindakan serta mengukur pencapaian dalam merealisasikan agenda 2030 dengan memastikan tiada sesiapa pun tertinggal ataupun tercicir. So kesemua 17 matlamat ini ia saling berkait ni. So dengan mengiktiraf bahawa kemajuan dalam satu matlamat akan mempengaruhi pencapaian dalam matlamat yang lain. So matlamat ini ia meliputi pelbagai bidang penting seperti pendidikan berkualiti, pembasmian kemiskinan, perubahan iklim, kesejahteraan sosial, penjagaan kesihatan bersama, pertumbuhan ekonomi dan juga pemeliharaan alam sekitar. So bagi negara Brunei Darussalam, so prinsip-prinsip ini yang terkandung dalam SDG ini bukanlah sesuatu yang baru. Kerana ianya sudah selari dengan kita ni punya aspirasi jangka masa panjang negara iaitu wawasan Brunei 2035. So kedua-duanya ni ia bergerak seiring ni dalam menjamin kemakmuran, keterangkuman ataupun inklusiviti dan kemampanan demi kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan negara. So di peringkat kebangsaan, pelaksanaan dan kemajuan SDG ini dipantau oleh satu jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan SDGs bagi negara Brunei Darussalam ataupun JKPK SDG. So ia peranannya adalah pentingnya dalam menyelaras usaha antara kementerian, jabatan kerajaan, pihak swasta, pertubuhan bukan kerajaan atau NGOs, institusi-institusi akademi dan juga pihak awam ataupun orang ramai. So pendekatan secara whole of nation ini ia menekankan pentingnya kerjasama menyeluruh dalam menjayakan agenda pembangunan berdaya tahan bagi negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi pastinya kita juga ingin mengetahui mengenai dengan perkembangan SDG di negara Brunei Darussalam pada masa ini. Puan mungkin lebih jelaskan lagi, silakan. Okay. So pada sidang kemuncak SDG kali kedua pada tahun 2023, so negara Brunei Darussalam telah menggariskan komitmen terhadap pembangunan mampan melalui 4 transformasi utama bagi mempercepatkan kemajuan yang inklusif dan berdaya tahan. So iaitu yang pertama adalah pendidikan dan latihan berkualiti yang inklusif dan saksama, pekerjaan yang baik ataupun decent jobs, perkhidmatan yang lebih baik dan ekosistem pemboleh ataupun enabling ekosistem yang didukung oleh teknologi bagi memastikan semua orang dapat menjalani kehidupan yang harmoni, bermaruah dan diperkasa. Kemudian yang kedua adalah menuju ke arah pelepasan karbon sifar bersih menjelang tahun 2050. Ini melalui peralihan tenaga dan juga pemeliharaan hutan serta meningkatkan langkah-langkah
penyesuaian bagi masa depan negara dan komuniti melalui Pelan Penyesuaian Negara ataupun National Adaptation Plan. Kemudian transformasi ketiga adalah meningkatkan kemajuan dalam maklumat ke-12 ataupun SDG 12, iaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. So ini dengan meneroka kaedah-kaedah bagi mencapai kesaksamaan ekonomi, sosial dan juga alam sekitar melalui tindakan-tindakan sepadu ke arah kemampanan seperti mengukuhkan lagi rangka kerja perundangan dan juga institusi bagi memastikan pengurusan yang berdaya tahan dan penggunaan sumber-sumber yang efisien serta mewujudkan peluang-peluang ekonomi daripada model ekonomi hijau ataupun circular ekonomi. Kemudian yang keempat, transformasinya adalah melaksana laluan ataupun pathways peralihan tenaga ke arah tenaga bersih dan tenaga rendah karbon dan pada masa yang sama memenuhi peningkatan permintaan ekonomi dunia. So usaha sedang dipergiat bagi membolehkan perubahan berskala besar melalui penyelesaian peralihan tenaga yang pragmatik dan dapat dilaksanakan untuk mencapai SDGs dan juga maklumat iklim. So di samping memastikan keselamatan tenaga. So walau bagaimanapun tindakan-tindakan transformatif ini memerlukan sokongan kerjasama dan juga sumber-sumber yang kukuh, penyelesaian SDGs berasaskan bukti yang lebih mantap dan penglibatan aktif masyarakat terus diperkasa. So usaha ini dapat lakukan secara bersendirian. Ianya kemajuan ini memerlukan penglibatan semua pihak termasuk kerajaan, sektor swasta, NGO dan juga rakan-rakan strategik untuk sama-sama berganding bahu memberi sokongan global yang lebih kukuh, perkongsian ilmu dan sumber yang lebih meluas serta ruang untuk semua pihak menyumbang khususnya NGO dan juga suara komuniti. Jadinya dari segi perkembangan alhamdulillah melalui pemantauan yang dilaksanakan negara Brunei Darussalam telah mencatat kemajuan yang ketara dari tahun 2022 ke tahun 2023. So daripada keseluruhan 169 sasaran, negara Brunei Darussalam kini mempunyai 103 sasaran yang mempunyai ketersediaan data. So ini mencerminkan perkembangan yang positif dari segi kapasiti pemantauan dan juga pelaporan negara. So namun terdapat beberapa sasaran yang masih memerlukan penambahbaikan seperti yang ditunjukkan dalam warna kelabu sana tu. Okay, so SDG 12 kalau bisa kita lihat penggunaan dan pengeluaran secara bertanggungjawab yang sebelum ini berada dalam kategori regresif ataupun mundur pada tahun 2022 telah menunjukkan kemajuan yang progresif pada tahun 2023. So peningkatan ini adalah hasil usaha berterusan dan juga kerjasama rapat pelbagai pihak berkepentingan di negara Brunei Darussalam. So di sini juga kalau bisa kita lihat juga di sana tu dari segi SDG tracker ni pada tahun 2022 menunjukkan jurang data ataupun data gap bagi 8 matlamat SDG iaitu 1 SDG 2, 5, 10, 11, 13, 16 dan 17. Tapi kalau bisa kita lihat bagi tahun 2023 di sini sudah dapat dikurangkan hanya tinggal 2 saja SDG 1 dan 16. So secara keseluruhan negara Brunei Darussalam berada pada landasan yang positif untuk mencapai SDGs menjelang tahun 2030. Walau bagaimanapun usaha perlu terus diperkasakan terutamanya dalam aspek pengumpulan data, penyelesaian dasar serta penglibatan masyarakat bagi menjayakan pencapaian SDGs di negara Brunei Darussalam. So bagi mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai data ini, bolehlah melayari laman sesawang rasmi SDG iaitu www.sdgbrunei.gov.pn. Okey, baik, alhamdulillah ya. Sebentar tadi kita menyaksikan statistik berkenaan dengan perbandingannya pada SDG. Tahun 2022 dengan tahun 2023 ya. Jadi audio juga boleh menyaksikan statistik berkenaan seperti di laman sesawang SDG ni tadi ya. Baik, kita beralih pula ke soalan berikutnya ni Ramizah ya. Difahamkan bahawa puan beberapa buah projek
telah pun dijalankan ya di bawah SDGs ini untuk para belia. Jadi mungkin Puan boleh mengongsikan beberapa projek yang bersedurangan ini sertailah dalam pelaksanaan dan juga pemantauannya. Macam mana Puan? Silakan. Okay, terima kasih. Belia ni merupakan nadi kepada Wawasan Brunei 2035 dan juga SDGs. So mereka ni adalah penerima manfaat dan pada masa yang sama pemangkin utama perubahan. So generasi belia masa kini ni semakin aktif mengetuai pelbagai inisiatif merangkumi projek tindakan iklim sehinggalah kepada perusahaan sosial. So ini membuktikan bahawa generasi muda kita bersedia untuk memikul tanggungjawab kemampanan negara. So sehubungan itu beberapa inisiatif khusus telah dilaksanakan bagi memberi ruang kepada belia untuk terlibat secara langsung. So antaranya adalah termasuk program seperti SDG Youth Dialogue dan juga SDG Youth Camp yang dirangka bagi meningkatkan kefahaman belia terhadap maklumat pembangunan mampan ataupun SDGs ini. Juga ia memperkasakan mereka ini untuk memainkan peranan aktif dalam pembangunan komuniti. So melalui program-program seperti ini, para belia diberikan peluang untuk mengemukakan idea dan juga melaksanakan projek berkaitan dengan SDGs di samping mengetengahkan inisiatif dalam bentuk perusahaan sosial seperti projek hijau dan juga inovasi digital yang menyumbang kepada ekonomi mampan. Bukan saja itu, terdapat juga program-program yang diungkayahkan oleh pelbagai pihak lain, antaranya seperti program Belia Brunas oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, serta inisiatif-inisiatif lain yang turut memperkukuh pelibatan belia dalam agenda pembangunan negara ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ni lihat pada masa kini selalunya para belia yang ditumpukan usaha SDG ini sebetulnya mungkin sebetulnya ianya memang sepatutnya dikelinga oleh setiap lapisan masyarakat betul ya Puan ya. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit apa nasihat mengenai dengan hal ini untuk ditangani bersama. Silakan Puan. Okay. Betul tu Ramisa. Kadang-kadang kita ni melihat usaha SDG ini lebih banyak dikaitkan dengan belia kerana mereka ni sering diketengahkan dalam program-program kesedaran. Walau bagaimanapun pun SDGs ini bukan hanya untuk belia tetapi untuk semua lapisan masyarakat dari kanak-kanak hinggalah warga emas, daripada sektor kerajaan swasta, NGOs hinggalah komuniti setempat. So setiap individu memainkan peranan penting dalam mencapai SDGs. So kita ni haruslah melihat SDGs ini sebagai satu tanggungjawab bersama. So setiap orang boleh menyumbang walaupun sedikit tetapi bermakna. So sebagai contoh, ibu bapa boleh mendidik anak-anak tentang amalan kitar semula. Syarikat-syarikat pun boleh menekankan amalan perniagaan hijau. Komuniti pun boleh saling bantu-membantu mengurangkan jurang sosial. So orang awam pun juga boleh membantu dengan mengamalkan gaya hidup mampan dan berdaya tahan seperti mengurangkan sisa makanan, menjimatkan air dan juga tenaga serta memilih produk tempatan yang mesra alam. So apa yang penting ialah kesedaran bahawa SDGs bukan sekadar agenda antarabangsa yang jauh daripada realiti, tetapi ia berkait rapat dengan kehidupan seharian kita ni, daripada makanan yang dimakan, tenaga yang digunakan hinggalah ke alam sekitar yang akan diwarisi kepada generasi akan datang. So dengan penglibatan semua lapisan masyarakat, insya-Allah kejayaan ini dicapai akan lebih menyeluruh, inklusif dan mampan. Insya-Allah mudah-mudahan tercapai hendaknya ya. Di penghujung wawancara kita ini Puan ya, sebelum kita menutup tirai wawancara ini, kita ingin memberikan peluang kepada Puan untuk mengongsikan apa hala tuju dan langkah ke hadapan Brunei Darussalam bagi tahun-tahun yang akan mendatang ini Puan. Okay, terima kasih. So hala tuju negara Brunei Darussalam bagi tahun-tahun mendatang adalah terus memperkukuh komitmen terhadap SDGs selaras dengan
aspirasi Wawasan Brunei 2035. So keutamaan kehadapan adalah jelas, memperkukuh daya tahan ekonomi, mempercepat agenda kelestarian alam sekitar melalui peralihan tenaga dan pelan adaptasi kemasaan serta memperkasa modal insan secara menyeluruh agar tiada yang tertinggal. So usaha pemantauan berasaskan data akan terus dipergiat bagi mengenal pasti jurang yang memerlukan perhatian. Sebagai contoh tadi SDG 12 pada tahun 2022 tu yang merekodkan prestasi yang belum capai ditetapkan, namun melalui langkah-langkah proaktif seperti pembengkalan awam mengenai kepentingan kita semula serta kerjasama bersama agensi berkaitan, pencapaian positif telah dapat ditunjukkan pada tahun 2023. So langkah-langkah kehadapan ini akan dilaksanakan secara inklusif melalui pendekan Whole of Nation yang melibatkan kerajaan, sektor swasta, NGO, individu dan masyarakat awam. Hanya dengan bekerjasama negara Brunei Darussalam dapat bergerak maju dengan lebih seimbang, inklusif dan mampan. So dalam masa yang sama, penting juga untuk kita ni kekal berfikiran terbuka terhadap perubahan dan juga peluang baharu, khususnya dalam bidang teknologi dan inovasi. So pendekatan ini bukan sahaja memperkukuh daya tahan negara tetapi juga memastikan generasi akan datang mewarisi negara Brunei Darussalam yang makmur, inklusif dan mampan. So seperti mana pepatah menyebut perubahan besar bermula dengan tindakan kecil. So oleh itu marilah kata ni bersama-sama membawa negara Brunei Darussalam ke arah masa depan yang lebih berdaya tahan, inklusif dan mampan. Alhamdulillah ya. Tahun ini sudah tahun 2025. Hanya tinggal beberapa tahun saja lagi ya untuk kita ni mencapai wawasan negara kita ni Brunei Darussalam 2035 ini, kurang daripada 10 tahun macam tu. Jadi sama-sama kita ni bersatu padu untuk sama-sama menjayakan wawasan negara ini tadi. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Pemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Puan Siti Multazimah binti Haji Ibrahim yang telah pun meluangkan waktunya pagi ini untuk bersama dengan kita berdua. Begitu juga menemani audio penonton mengungsikan berkenaan dengan matlamat pembangunan yang berdaya tahan. InsyaAllah ada kesempatan kita bersama lagi di lain waktu dengan perkongsian yang lain lagi Puan ya. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam.